Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan pengalaman saya kena gout. Gout ni sakit orang lelaki. Sakitnya tu bagi saya sangat sakit lah. Ada orang kata gout ni sakitnya nombor 2 selepas bersalin. Tapi sebab saya tak pernah bersalin, saya rasa gout ni nombor 1. Gout ni sakitnya, siapa yang pernah kena dia tahulah. Bila kita nak tidur pun, tarik selimut, selimut terkena dekat kaki pun kita rasa sakit. Mandi, shower, air shower kena kat kaki, sakit. Itu baru terkena benda-benda halus macam tu. Belum lagi tersepak benda, tersepak barang dan sebagainya. Dan sepanjang saya kena gout ni, saya tak tahu. Anak-anak saya suka pula pergi dekat kaki saya ni. Suka pijak. Mungkin sebelum ni diorang dah biasa pergi dekat saya, melompat pergi kat saya. Mungkin sebab sebelum ni saya tak sakit, jadi saya tak perasan lah anak-anak saya ni suka betul dekat kaki saya ni. Pengalaman pertama saya gout malam pada sebelum saya kena gout tu. Lepas sembahyang dekat surau, saya tayat akhir tu, saya rasa macam sengal-sengal kaki. Jadi saya patah-patahkan lah jari kaki tu, saya patah-patahkan. Kemudian besok tu kaki saya sakit yang teramat. Masa tu saya tak fikir lagi saya gout. Sakit. Kemudian saya dah tak tahan sangat, saya pergi jumpa doktor. Jumpa doktor untuk dapatkan ubat lah. Saya pergi ke Klinik Lee untuk dapatkan rawatan. Lepas dapat rawatan ni, dia bagi ubat tahan sakit dengan ubat susut bengkak. Kemudian dia bagi injection. Masa injection ni dia tanya, nak injection ke nak makan pil? Kalau injection kesannya cepat sikit lah. Saya masa tu ambil makan pil. Tapi bila saya keluar, disebabkan rasa sakit yang teramat, saya masuk balik. Saya katakan doktor saya minta inject lah. Sebab dah tak tahan. Sakit, sangat-sangat sakit. Siapa yang pernah kena baru tahu rasa sakitnya. Jadi bila saya bekerja kat sekolah, kebetulan masa tu ada serahkan result SPM. Saya tak boleh bergerak, nak bergerak susah dan sebagainya. Amat seksa. Tapi alhamdulillah lepas makan ubat tu, beberapa hari kemudian saya dah okey sikit. Kemudian kebetulan isteri saya masak nasi ayam. Dia gaulkan ayam tu dengan oyster, sos tiram. Saya makanlah. Lepas saya makan tu sedap. Tambah ayam 2-3 ketul. Kemudian lepas makan tu saya hantar anak saya balik asrama. Saya drive, bawa kereta dalam 40 minit perjalanan pergi ke Benut, balik dalam 40 minit juga. Malam tu saya sakit semula. Bila saya sakit semula ni, saya syak ada something lah. Kemudian saya pergi ke Klinik Lee lagi sekali. Saya dapatkan rawatan susulan. Kemudian dia suspek saya gout. Masa tu saya tak percayalah saya gout, sebab saya rasa saya masih muda lagi. Sebab yang saya tahu, gout ni orang 50 ke atas. Jadi bila dia suspek gout, dia cadangkan saya untuk ambil ujian darah. Kemudian ujian darah kena datang semula lah, sebab kena puasa, tak boleh makan dan sebagainya. Ada tempoh. Kemudian dah ambil ujian darah tu, beberapa hari kemudian baru keluar result. Jadi bila keluar result tu, kandungan uric acid dalam badan saya ni bacaannya 0.49. Itu bacaan Canada unit. US unit 0.49 ni dah lebih daripada 7. 7.0 tu sama dengan 0.4 bacaan Canada. Uric acid ni dia tak boleh lebih 6.8 dalam badan. 6.8 tu dah teruk. Dah boleh kena gout. Jadi bila doktor sahkan, jadi saya pun berhati-hatilah dalam pemakanan saya, baru nak berhati-hati. Kemudian dijadikan cerita,
cuti sekolah. Kebetulan lepas tu cuti sekolah, saya balik ke Terengganu. Sebelum tu singgah KL. Jadi 2 hari lah saya drive pergi KL, tidur semalam, lepas tu pergi Terengganu. Sampai kat Terengganu kaki saya sakit semula. Okay. Tapi masa tu saya ada lagi bekalan ubat. Okay. Cuma bila tak lama kemudian tu ubat saya habis. Waktu tu kaki saya makin sakit. Okay. Waktu tu jugalah bermulanya PKP. Okay. Bermula PKP dan masa tu saya dah takut dah nak pergi ke klinik mana-mana dekat Terengganu. Sebab masa tu jangkitan COVID-19 dah mula merebak di seluruh Malaysia. Okay. Dah nak mula PKP. Jadi saya cuba bertahan. Saya carilah dalam YouTube rawatan-rawatan yang ada alternatif. Saya jumpalah merawat gunakan garam, kasar dan ladi hitam. Okay. Jadi saya pun cuba rawatan tu. Saya buatlah 2-3 hari waktu malam. Kemudian lagi sehari nak tentera nak jaga jalan tu, saya pun balik ke Johor. Dah boleh drive lah masa tu. Balik Johor. Kemudian bila sampai Johor, saya makan macam biasa. Tapi bila saya tak buat rawatan tu, okay, kaki saya rasa sakit. Okay, jadi saya bila sampai kat Johor, saya buat semula. Saya beli garam baru, beli ladi hitam baru sebab yang kat Terengganu saya dah buang. Saya buat rawatan semula. Bermula daripada malam tu, saya rawat 40 malam. Okay, tiap malam saya rendam kaki dengan garam kasar tu. Kemudian dalam tempoh tu jugalah saya test makanan-makanan yang ada, okay, yang boleh menyebabkan gout. Okay, waktu tu beli pos. Jadi saya beli sotong pekasam, telur sotong pekasam. Saya beli pekasam daging. Saya beli pekasam ikan, ikan lampam, ikan daripada Cikgu Rashid. Okay, saya beli 2 kas. Kemudian saya beli beberapa makanan lagi, ikan masin. Okay. Saya test lah semua. Yang seafood pun, seafood saya tak test sangat masa tu sebab nak pergi kedai susah. Okay. Jadi saya test yang pekasam-pekasam tu lah. Dalam banyak tu saya tak boleh ikan kapak, ikan masin, ikan kapak. Lepas saya makan tu, bangun tidur tu kaki sakit. Okay. Yang lain-lain tu setakat tu okey lah. Kita dalam tempoh 40 hari tu saya rawat kaki. Cuba kaedah tu dan saya bacalah beberapa bacaan ayat syifa masa buat rawatan tu. Okay. Nanti saya akan kongsikanlah bahan-bahan yang saya gunakan. Okay. Tapi kepada abang-abang sekalian, okay, bolehlah cuba rawatan yang saya gunakan ni. Mana tahu sesuai dengan diri abang-abang semua. Ya, abang-abang saya junior kena gout. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan untuk buat rawatan terapi gout yang saya guna. Okey. Garam kasar. Okay, tak kisahlah jenama apa. Penting garam kasar. Garam kasar ni 2 kilo. Okey, ni sebungkus ni 500 gram. Okey, harga RM1. Okey. RM1 4 bungkus RM4. Okey, ini ladi hitam. Ladi hitam ni sebenarnya tak cukup lagi 20 gram. Okey. Tapi kalau dapat beli yang sebungkus 100 gram, okey. Ini sekarang ni sebungkus RM3. Okey, 2 bungkus RM6. Campur dengan garam RM4, RM10. Tapi kalau dapat beli sebungkus ladi hitam yang 100 gram, harga pun tak sampai RM6. Okey. Jadi bahan-bahan ni kita buka dan kita gaulkan dalam besen ni. Okey. Dua kilo. Okey. Kita sekarang. Okey. Okey, kita masukkan. Ladi hitam ni boleh cukupkan 100 gram. Okey.
Okey, ni. Okey. Siap. Okey. Sekarang ni dengan ladi hitam ni kita rendam kaki. Okey, jap. Okey. Untuk peringkat permulaan, masa kaki tengah sakit, okey, kita cuma boleh letak kaki macam ni je lah. Okay, sebab kaki tengah sakit. Okay. Kalau kaki tak sakit, kita boleh berdiri. Okay, berdiri, tekan kaki. Berdirilah dalam setengah jam. Okay. Tapi kalau masa sakit, betul sakit tu, diri pun tak boleh. Kita duduk, kita letak kaki macam ni. Okay. Dalam masa setengah jam hingga 1 jam lah kita buat macam ni. Sambil-sambil tu, kita bacalah apa-apa ayat Quran, surah Al-Fatihah, ayat kursi. Kemudian bagusnya kita baca manzil ataupun kita baca ayat-ayat syifa. Okey. Ayat-ayat syifa, contohnya ayat-ayat ni lah. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويهزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ثم كلي من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Okay, selepas lebih kurang 30 minit hingga 1 jam kita rawat kaki, kita bolehlah bersihkan kaki. Sebenarnya waktu rawatan saya tu, saya gunakan 2 bekas. Okay. Satu bekas kaki kiri, satu bekas kaki kanan. Jadi bila nak bergerak, kita boleh gerakkan kaki lah, berjalan pakai bekas tu. Macam ni, satu bekas susahlah nak bergerak. Kalau kita tak ada orang yang boleh tolong kita, okay, nak pergi bersihkan kaki dan sebagainya, susah. Ya, ataupun kita, kalau macam ni kita buat kat luar rumah lah, senang nak bersihkan kaki. Tapi garam ni yang kita dah buat ni, kita boleh pakai selama 40 hari. Okay. Kita boleh cubalah rawatan ni. InsyaAllah dengan izin Allah, dan saya dah rasa dah cuba pada diri saya, Alhamdulillah diizinkan Allah untuk sembuh. Sehingga ke hari inilah saya masih lagi belum terkena gout lagi. Okay. Saya dah cubalah makan seafood dan sebagainya. Alhamdulillah setakat ni masih lagi sihat walafiat. Okay, setelah buat rawatan ni. Akan datang tak tahu lagi. Okay, tapi pemakanan kita kena jaga. Okay. Antara buah-buahan yang bagus untuk kesihatan dan mengelakkan gout ni, ada banyak. Okay, antaranya
yang saya pun ada tanam keliling rumah ni. Okey, antaranya buah kelapa, kemudian buah lemon. Lemon ni dia asid, tapi bila masuk dalam badan dia bertukar jadi alkali. Okey, dia boleh melawan uric acid tu. Okey. Kemudian buah durian Belanda pun saya ada tanam tapi belum berbuah lagi. Kemudian buah beri. Okey, beri tak kisahlah beri apa, tapi yang saya tanam kat rumah saya ni mulberry. Okey. Ni antara buah-buah yang baguslah untuk kesihatan dan melawan gout ni, kalau ikut kajian beberapa pakar perubatan lah. Okay. Jadi di samping kita buat rawatan garam ni, kita makan buah-buahan yang saya sebutkan tadi tu, kemudian kita banyakkan minum air masak dan kurangkan minum air bergula. Sebab air gula itulah yang akan membantu mempercepatkan proses gout tu. Okey. Okey, terima kasih kerana menonton. InsyaAllah abang-abang semua, abang-abang lah, saya muda lagi kena gout, boleh cuba untuk gunakan rawatan yang saya dah cuba ni. Okay, insyaAllah diizinkan Allah boleh sihat insyaAllah. Okay. Sekian, jangan lupa subscribe channel saya Akil Tinker, tekan butang loceng dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.